Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi 1 Ogos bersama saya Firdaus Arsyidis. Pemimpin parti politik di Sarawak menyambut baik pelanjutan tempoh darurat selama 6 bulan di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Jebut Masing berkata, langkah ini perlu bagi menyelamatkan nyawa rakyat daripada COVID-19. Jelas Tan Sri Dr. James Jebut Masing, pelanjutan perintah itu mulai esok sehingga 2 Februari tahun depan sekaligus menggantung pilihan raya negeri PRN daripada diadakan dalam tempoh berkenaan adalah wajar kerana ia berdasarkan nasihat yang disarankan pakar. Merangkap Presiden Parti Rakyat Sarawak, beliau memberitahu keputusan tersebut juga relevan jika dilihat dari situasi semasa pandemik di negeri ini. Tan Sri Dr. James dalam kenyataan media menambah, ini juga bagi mengelak kemungkinan berlakunya lonjakan kes COVID-19 sekiranya pilihan raya diadakan. Semalam, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengisytiharkan proklamasi darurat Sarawak mulai esok sehingga 2 Februari tahun depan sekaligus menggantung PRN daripada diadakan dalam tempoh berkenaan. Proklamasi darurat di Sarawak memang sudah menjadi bayangan ataupun jangkaan kepada kerajaan negeri untuk menggantung pilihan raya negeri PRN ke-12 agar tidak dilangsungkan dalam masa terdekat berikutan pandemik COVID-19. Memang akur pada pengisytiharan ini, arahan ini kerana 4 hari lepas Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Ketua Menteri kita telah pun maklumkan bahawa pilihan raya negeri Sarawak tidak dapat diadakan sekiranya 2 perkara masih berlaku. Satu, sekiranya kes COVID yang dilaporkan itu masih tinggi. Pada hari ini masih tinggi, sekitar antara 300 hingga 500 masih. Jadi tidak sesuai untuk kita mengadakan pilihan raya negeri. Yang keduanya, sekiranya kita belum dapat mencapai immunity berkelompok. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa diminta mengulas mengenai proklamasi darurat di Sarawak selepas majlis penyerahan makanan basah Kampung Telaga Air Kuching yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Tambah beliau, kerajaan negeri sedang berusaha memberikan vaksin lengkap kepada 2.2 juta penduduk yang layak agar kes baharu dapat dikurangkan. Datuk Dr. Abdul Rahman juga percaya proklamasi tersebut bukan satu kelebihan kepada Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN untuk mempersiapkan jentera. Namun katanya sejak pilihan raya yang lepas, ADUN di bawah pimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS sentiasa turun padang untuk mendekati masyarakat. Sebanyak 461 bungkusan makanan basah diagihkan kepada 4 buah kampung yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kawasan Telaga Air menerusi Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK. Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu sumbangan tersebut meliputi 4 buah kampung iaitu Kampung Telaga Air, Kampung Sibu Laut, Kampung Ao dan Kampung Mersang. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata sejak PKPD dilaksanakan di kawasan terbabit, banyak sumbangan telah diagihkan termasuk dari jabatan kerajaan, agensi swasta dan individu bagi meringankan beban penduduk ketika menghadapi situasi tersebut. Dalam pada itu, beliau mengingatkan penduduk untuk terus mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan kerajaan dalam mengekang penularan COVID-19. Kita nak nasihatkan kepada penduduk kampung supaya sentiasa berwaspada, mematuhi setiap kesepanduan yang disediakan oleh pihak kerajaan, SDMC untuk kita sama-sama menjaga kesihatan, keselamatan diri kita, keluarga kita dan seterusnya masyarakat kita. PKPD Kampung Telaga Air dilaksanakan sejak Khamis lepas ekoran pengesanan 31 kes COVID-19 di kawasan tersebut. Sebanyak 1,593 daripada 2,864 permohonan untuk geran khas tahunan GTK, Institusi Awal Pendidikan Kanak-Kanak IAPKK di Sarawak telah diluluskan setakat 30 Jun lepas. Menurut Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah,
Menurut kelulusan GTK berkenaan membabitkan pembayaran berjumlah 7.96 juta ringgit. Datuk Seri Fatimah memberitahu setiap institusi menerima geran GTK berjumlah RM5,000. Beliau menyatakan demikian pada sesi webinar sedidik mengembalikan mood pendidik pasca Perintah Kawalan Pergerakan. Menyentuh mengenai proses vaksinasi COVID-19 untuk para pendidik, pengasuh dan pembantu di IAPKK, beliau berkata seramai 93% daripada jumlah keseluruhan 10,133 orang telah menerima vaksin setakat 10 Julai lalu. Manakala berkaitan pengoperasian Taman Asuhan Kanak-Kanak dan Taman Didikan Kanak-Kanak, Datuk Seri Fatimah mendedahkan sebanyak 393 buah taska dan tadika dibenarkan beroperasi dalam tempoh fasa 2 Pelan Pemulihan Negara setakat Khamis lepas. Sementara tadika dan tabika di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat, Perpaduan dan Prasekolah masih belum beroperasi. Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom Sarawak kini menjalankan operasinya mengikut janji temu yang dibuat secara dalam talian. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata, inisiatif tersebut bagi mengurangkan kesesakan serta mengelak orang ramai beratur panjang dan menunggu terlalu lama di pusat pemeriksaan tersebut. Selain itu, Puspakom juga telah menambah kapasiti pemeriksaan kenderaan harian di Cawangan Kuching, Miri Sibu Bintulu Sarike dan Sri Aman. Tambah Datuk Lee, bagi Puspakom Cawangan Kuching, orang ramai hanya perlu menunggu sehari sahaja untuk pemeriksaan kenderaan setelah membuat janji temu dalam talian, manakala bagi kategori 5 iaitu tukar hak milik hanya perlu menunggu 2 hari untuk membuat pemeriksaan tersebut. Manakala bagi 5 lagi cawangan lain, pemeriksaan boleh dilakukan pada hari yang sama setelah membuat janji temu. Menerusi kenyataan media, Datuk Lee menasihatkan orang ramai supaya datang mengikut masa janji temu yang ditetapkan. Beliau menyatakan demikian setelah membuat lawatan ke Puspakom Kuching. Puspakom Kuching kini melanjutkan masa operasinya dari pukul 8 pagi hingga 6.30 petang setiap hari Isnin hingga Sabtu, disebabkan bilangan kenderaan untuk diperiksa lebih banyak. Dalam pada itu, menteri itu memaklumkan pejabat Puspakom Kuching akan berpindah ke lokasi baharu di Kota Semerahan pada penghujung tahun depan untuk memberi lebih kemudahan kepada orang ramai. Usahawan tani dan golongan petani di kawasan Dewan Undangan Negeri Jepak disaran untuk memanfaatkan bantuan dan kemudahan yang disediakan di bawah program Dana Fasiliti Pertanian AFF bagi meningkatkan sosioekonomi. Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman merangkap Adun Jepak, Datuk Talib Zulkifli berharap menerusi bantuan AFF ini, golongan petani komited memajukan projek pertanian yang diusahakan. Datuk Talib berkata peruntukan yang diluluskan untuk setiap peserta adalah berbeza bergantung kepada jenis projek. Saya yakin dengan adanya bantuan seperti ini, maka produktiviti di kalangan petani akan meningkat. Pasaran buah-buahan ini sedia ada seperti di Bandar Bintulu. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Jabatan Pertanian Bahagian Bintulu pada majlis penyerahan AFF kepada 70 orang peserta. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Sarawak semalam menyalurkan bantuan minyak petrol percuma kepada sekumpulan penghantar makanan bagi beringankan beban golongan itu mendepani pandemik COVID-19. Bantuan cek diserahkan secara simbolik oleh pengarah Yadim Sarawak, Awang Dul Hadi Awang Mad, kepada Ketua Jualan Runcit Petronas Dagangan Sarawak, AB Sukardi Muhammad di stesen minyak Petronas Ulu Bintawa, Kuching. Menerusi bantuan itu, Yadim akan menyalurkan RM5,000 kepada stesen minyak Petronas Ulu Bintawa yang akan memanfaatkan 250 penghantar makanan. Kita akan salurkan melalui akaun sektor Petronas dan setiap seorang daripada mereka akan memperolehi RM20 dan ini tidak termasuk RM5 yang diberikan oleh pihak Petronas apabila mereka
mendaftar dan memuat turun aplikasi Settle ke dalam handphone mereka. Bercakap kepada pemberita semasa pelancaran simbolik program itu di Kuching, Awang Dul Hadi berkata bantuan itu berupa antara inisiatif dalam siri Musaadah 3.0 yang telah dilancarkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Islam Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri bagi menyantuni masyarakat terjejas akibat pandemik COVID-19. Bagi kami orang amat besar hatilah untuk menerima pemberian tu supaya orang ada jimat sikit duit orang lah untuk isi minyak tak sebenarnya. Pasang gembira lah sebab ada sumbangan minyak motor dari yatim tu. Sementara itu, penerima bantuan melahirkan rasa syukur atas bantuan tersebut. Pada majlis sama turut disampaikan bantuan bakul makanan kepada kaki tangan stesen minyak Petronas Ulu Bintawak. Bantuan Geran Khas Prihatin GKP daripada Kerajaan Persekutuan yang disalurkan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS serta Bantuan Khas Sarawak Sayang BKSS telah banyak membantu peniaga meneruskan perniagaan sepanjang pandemik COVID-19 ini. Peniaga premis makanan Azilawati Sepawi berkata, beliau memanfaatkan bantuan itu sebagai modal pusingan bagi memastikan kelangsungan perniagaannya dan sumber pendapatan. Ujarnya jika tiada bantuan tersebut dan hanya bergantung kepada wang simpanan semata-mata, ia tidak dapat menampung modal pusingan perniagaannya. Jelasnya lagi, ia berikutan jualan secara manual lebih mendapat sambutan berbanding jualan secara dalam talian. Beliau ditemui pemberita selepas menjadi tetamu Cerita Pagi Sarawak secara langsung menerusi slot Selamat Pagi Sarawak. Dalam temu balik itu, Azilawati memaklumkan keputusan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak membenarkan semula makan secara dine-in di premis makanan berkuat kuasa 16 Julai lalu memberi kelegaan kepada para peniaga. Ujarnya walaupun kes COVID-19 masih tinggi, namun pihaknya berusaha memastikan pelanggan makan di premis mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Sekian berita Pagi Sarawak. Kesan COVID-19 lebih teruk kepada orang yang belum divaksinasi. Jangan tunggu dan tangguh, daftar untuk dapatkan vaksin anda segera. Saya Firdaus Rashidis. Assalamualaikum.